Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sekali lagi bersua pada pagi ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang ceria dan mendapat barakah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini hari Minggu kan, hari Ahad ataupun hari Minggu lah. Walaupun sebenarnya hari-hari pun sama je dah, kita dah tak tahu hari dah sebenarnya. Tapi hari ni hari Minggu, bermakna kurang lebih sekitar 5 hari lagi, insya-Allah biiznillah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, bila kita positif, bila kita bersangka baik dengan Allah dalam semua hal dan semua keadaan, insya-Allah Allah akan memulangkan kembali sangkaan baik manusia, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Faridah Yusof, Nur Sahaliza daripada Kangak, geng Harum Manis, Batu Kikir Kak Faridah, Aisyah Fida, Waalaikumsalam, Yazis Tokai. Tokai ni ada sahabat ustaz, dia mengaji Mesir dulu, Dr. Tokai, Ustaz siapa ke nama lah pula, lupa lah pula.
Dia mengajar di Johor. Sofi, Ustaz Sofi. Faiz, Teluk Intan, clear. Alright. Sakim, terima kasih Kim, istiqamah 4 raya tu kan, boleh share lah. Hazlina merebuk clear. Z Azmi, alhamdulillah. Din Keluang Men, ini mesti orang Keluang. Langkapi sejahtera, terima kasih Kak Tun, Langkapi nak gimana Langkapi? Main singgah-singgah aja ni. Zuraidah Ahmad, waalaikumsalam. Pak Ya, alhamdulillah. Bagan Datuk. Ini tempat orang kuat-kuat ni, Bagan Datuk Perak. Tasik Putri Hakim. Tam. Selamat pagi Ustaz. Jauh daripada Australia. Australia tu. Australia dah. Bendera ni pun bukan kita kenal. Macam New Zealand lah. Australia, New Zealand ni bendera lebih kurang lah. Tapi menengok gaya tu Australia. Yusnizam, terima kasih. Kak Zah, terima kasih. Su Haji Ishak. Tam, insyaAllah. Amin. Kita jumpa Ramadan, Allah izinkan insyaAllah. Mustafa Kamal, Aisyah Fida, Baling. Alamak, jauh Baling. Tempat Ustaz Zuhdi dengan Ustaz Yusni Mapiah. Aridah Osman, alhamdulillah, terima kasih. Kak Farida Nurnina, terima kasih. Si Indah Rupa, JB Syah Bivi Zainal Abidin, jelas, alhamdulillah. Zuraidah Ahmad tadi, Masyita Abdul Hamid, Fauziah Syabudin, Zaini Nordin, Lengging Nogori 9. Purnami Hijau, sedap nama ni. Betul lah, Keluang Men daripada Keluang Johor. Australia, betul. Harimah Ali, terima kasih. Nasri Ghazali, Ampang. Pasir Gudang, Syahliah Suparman, terima kasih. Rozita Muhammad Khaldi, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan tim. Tim ni sebenarnya saya seorang je ni. Bila saya buat live, biasanya saya buat seorang je kan. Mungkin tim audio kuliah lah, insyaAllah tak. Eli Masni, macam nama artis. Itu Eli Mazlin. Waalaikumsalam. Zahari Jusoh, terima kasih. Rahmah Hamid, Bukit Mertajam. Ini orang Pulau Pinang ni. Pining mari. Dina Hasanah, Temeloh. Temeloh dekat Temeloh, Pahang. Pak Din, dengar aja dia. Tak, mendengar saja. Terima kasih Kak Tun atas doanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ahmad Solihin, terima kasih. Harimah Ali daripada Sabah. Wah, Sabah bah. Salmiah Awandin, alhamdulillah. Rosna Ma'arif, terima kasih. Rozita, betul Ustaz, audio kuliah saya dari Kulim, Kedah, Kelia. Alright, thank you semua. Okey, nanti saya baca lagi lah. Okey, sahabat sekalian, semalam alhamdulillah kita dah selesai dengan surah As-Sajadah 30 ayat. 30 ayat habis dah lah tak? Selama berapa hari saya rasa 10-11 hari macam tu lah. Bukan lebih kot. Dalam 2 minggu saya rasa kan, rasa macam sekejap je tak. 2 minggu saya rasa, 2 minggu lebih kurang lah, 14 siri kot. Dia lebih kurang satu hari tu 2 ayat kan. Dia ada 30 ayat, bagi 2, 15 hari lah, lebih kurang. Jadi alhamdulillah kita dah selesai surah As-Sajadah. Terima kasih Abang Arif. Mudah-mudahan geng-geng masjid Al-Hidayah Tamam Melawati sihat walafiat semua jamaahnya. Salam dekat kita punya Tuan Nazir dan Abang Bob kita lah, insya-Allah. Senah Nayan, alhamdulillah.
Baik, jadi semalam saya bagi tahu, sambil-sambil tu sahabat-sahabat boleh teruskan share lah, ya. Kita teruskan share, teruskan perkongsian. Mudah-mudahan bertambah lagi pahala-pahala kita menjelang Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi semalam saya bagi tahu habis surah Sajadah ni saya nak sambung surah lain. Kan? Jadi pagi ni tak tahulah Allah bagi ilham sikit lah. Jadi saya bercadang untuk saya memilih ayat-ayat tertentu lah. Jadi kita tak ambil mana-mana surah yang khas, tapi buat masa ni saya akan cedok-cedok dulu ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat yang saya kira, yalah, semua ayat Quran tu memanglah yang terbaik kan, dia kalam Allah. Tapi ayat-ayat yang saya kira yang mungkin ayat itu biasa kita dengar, biasa kita baca, biasa disyarahkan oleh ustaz di seorang masjid, dalam TV, dalam radio kan, ayat yang kita rasa sangat dekat lah dengan kehidupan kita di dunia ni. Semua ayat Quran tu dekat sebenarnya, tapi ayat-ayat yang orang kata apa, berkait dia macam tu, ya. Terima kasih Sahliah Superman, banyak tag kawan-kawan tu, bagus. Terima kasih banyak. Baik, jadi pagi tadi lepas subuh tadi saya pegang buku ni. Ni buku ni, nampak tak? Buku tafsir Ibnu Kathir, warna hijau tak? Jadi bila saya buka je muka surat dia, main orang kata random lah. Bila saya buka random saja, saya semak-semak tadi, saya buka-buka, dia kena pada muka surat 324. Kitab ni lah, bukan Quran, kitab ni. Jadi surah ni ialah surah An-Nisa. Kalau sahabat boleh ni lah, boleh tengok, boleh semak. Saya nak ambil ayat 17, ayat 18. Dia cerita pasal taubat. Sebab tu tajuk yang saya letak pagi ni, bertaubat sebelum terlambat. Kan? Bertaubat sebelum terlambat. Dan kebetulan Allah takdirkan saya selak-selak tadi kena dekat ayat tu pula. Saya pun tengok, saya kata okey juga ni kan. Sebab apa? Sebabnya sahabat sekalian, ayat 17-18 surah An-Nisa, sebabnya kita dah nak menjelang Ramadan kan. Dah nak menjelang Ramadan lagi 5 hari, insya-Allah hujung minggu depan ni, hujung minggu depan ni, hari Jumaat biiznillah Ramadan, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, Ramadan ni juga dikenali dengan Syahrul Taubah, bulan manusia pulun nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil kelebihan Ramadan. Kan, itu kelebihan Ramadan. Jadi sebelum kita nak menjelang masuk ni, orang kata apa, di ambang-ambang Ramadan ni, kan, di ambang-ambang Ramadan ni, jadi alangkah baiknya kita semak ayat ni, kita tengok balik, kita orang kata muhasabah balik, kita review balik kesilapan kita, mungkin ialah dosa kan, dosa-dosa yang kita buat, kita check and balance balik. Kan, saya memanglah pagi kadang terkeluar orang putih sikit. Sikit-sikit lah, kita bukan mahir sangat kan. InsyaAllah. Baik, terima kasih juga Ahmad Tajudi Jalani daripada Johor, Senai. Abang Hassan dari Bumi, terima kasih banyak. Istiqamah, kan, saya suka geng-geng audio kuliah ni. Zulkarnain Hassan, Bandar Kirara, clear. Kirara Puchong lah, saya mengajar tu Masjid Bandar Kirara, Masjid Al-Ihsan. Siti Iman Samah, terima kasih banyak. Baik, cuba kita tengok ayat 17, ayat 18.
Sebab sekarang ni kita tak ada jalan dah kan, musim-musim PKP ni kita buatlah kuliah online begini. Dan saya sebenarnya sahabat sekalian, bila Selangor diisytiharkan tak boleh ke surau masjid sampai 31 Mei ni, maknanya sampai raya kan, sampai raya lah. Kita puasa jangkaannya 24 April dan kita raya 24 Mei. Itu jangkaannya, bukan saya isytihar pula. Dia itu yang mengisytiharkan tu penyimpan Maha Besar Raja-Raja lah. Itu ikut takwim lah kan, ikut kalender yang ada, jangkaannya begitulah. Jadi 24 Mei tu raya, Selangor 31 Mei sampai 31 Mei, maknanya lepas raya lah, seminggu lepas raya kan. Jadi maksudnya kami di Selangor tak boleh berkuliah Ramadan lah secara biasa di surau masjid dan di pejabat-pejabat di Selangor lah. Jadi disebabkan itu, saya punya kuliah pun saya rasa lebih daripada, saya ingat kalau total bulan Ramadan tu hampir lah, saya rasa hampir 70 kuliah. Katalah sebulan Ramadan kita ambil average satu hari 2 kuliah kan, 30 kali 2 dah 60 kuliah. Itu kalau yang averagenya satu hari 2 kuliah. Ada yang satu hari 3-4 kuliah pun ada bulan Ramadan, terutama hari Sabtu Ahad kan, hari-hari cuti nuzul Quran ke apa benda lah. Jadi ialah itu nak buat macam mana kan, dah itu yang Allah aturkan. Mudah-mudahan itu terbaik lah untuk kita bermuhasabah diri lah, insyaAllah. Alright. Okey, ayat 17-18 surah An-Nisa. Dia Serija Seri Melaka clear. Lama dah saya tak pergi Seri Melaka ni. Bukan saya tak pergi, saya yang tamatkan Seri Melaka ni. Lepas saya dah pindah ke Sarjana Utama Sungai Buloh ni, sebab jauh sangat kan, dengan jam apa semua. Sharifah Marsidi Paka clear Terengganu. Okey, terima kasih Abang Hassan. Hari-hari Ustaz kongsi ilmu, jasamu dihargai. Allahu Akbar. Terharu rasanya. Apalah jasanya Abang Hassan, sikit-sikit je lah kan. Kita, entah saya ni jenis minat buat online ni kan, buat video-video pendek kan. Video-video pendek saya tu pukul 12 saya akan keluarkan lah. Setiap hari dah 3-4 video dah. Dan doakan saya, yalah saya pun bukan pandai sangat beredit-edit video ni, baru belajar-belajar, baru tengok-tengok apps yang ada kan, godam-godam apa yang patut, tengok-tengok orang punya. Jadi tengah hari ni kita keluarkan satu lagi video. Apa ke tajuknya saya pun, niat. Niat kan, innamal a'malu binniat. Untung orang yang dengar kuliah ni kita dapat review awal. Videonya pukul 12 sekejap lagi, ni baru pukul 8.30 kan. Jadi insya-Allah doakanlah saya sihat, ada idea yang Allah bagi kan. Kadang ialah ilham, idea-idea ni kita tak menentu lah. Kadang Allah bagi, kadang Allah bagi, memang Allah bagi. Tapi masa-masa dia tu kita tak boleh jangka. Kadang nak tidur malam, tiba-tiba terfikir pula, aku elok buat begini kan. Tapi ialah nak memuaskan hati orang ni bukan senang. Yang saya buat kuliah tu 2 minit kan, tazkirah ringkas 2 minit. Ada yang komplain pula, dia kata 2 minit tu kejap sangat Ustaz, buatlah panjang sikit. Tak, tujuan saya buat 2 minit tu biar orang, taklah ini pandangan saya lah, kalau betul saya tak tahulah, kalau salah pun saya minta maaf lah kan, biar orang dengar tu tak puas kan, Allah pendek sangat lah, besok dia dengar lagi. Apa orang panggil, marketing strategi. Kan, lagipun bukan senang 2 minit lebih tu kita nak kompreskan jadi satu video yang padat kan, maknanya poin saja. Yalah, itu saya kata Abang Hassan dan kawan-kawan yang lain doa-doakanlah insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Baik,
membebel daripada tadi ya, ayat tak baca-baca ke ni. Baik, tengok ayat 17, ayat 18 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allah lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Cuba kita tengok ayat tu. Baik, Farhan, jangan banyak-banyak songeh sangatlah Farhan. Gelak rare apa ke benda. Sama je gelak masa sekolah KKB tu kan. Kau jangan macam-macam Farhan. Musik je berbagi ni. Baik, innama sesungguhnya. Allah letak perkataan innama sesungguhnya, itu dipanggil lafaz taukid. Lafaz taukid yang saya ulang banyak kali, yang kita baca surah Sejadah pun sebelum ni kan. Maknanya bila Allah letak perkataan inna atau innama, maknanya Allah nak menguatkan ayat yang selepas itu. Selepas perkataan innama tu, itu benda yang sangat besar sebenarnya. Itu sebenarnya. Baik, innamat taubatu, sesungguhnya taubat, 'ala Allah, di sisi Allah, hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilannya. Allah kata taubat yang sebenar di sisi Allah ialah orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang mengerjakan kejahatan disebabkan kejahilan dia. Sekali kita hurai dulu. Yang kemudiannya mereka bertaubat dengan segera. Yatubuna min qarib. Bila dia dah bersalah, dia tahu dia buat silap, lepas tu dia buat taubat dengan segera. Maka Allah kata mereka itulah yang diterima Allah akan taubatnya. Okey. Dan Allah Tuhan yang alim, aliman hakimah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hakim lah, hakim, Tok Hakim, bijaksana. Itu ayat 17. Ayat 18 Allah sebut, dan tidaklah atau bukanlah taubat itu diterima Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan sehingga apabila ajal datang kepada mereka, barulah dia nak bertaubat. Dan dia berkata, inni tubetul an. Saya tak baca ayat tu lagi. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Allah kata bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan hatta iza hadara ahadahumul maut, iaitu dia bertaubat ketika dia nak mati. Allah kata itu bukan taubat. Sambil dia berkata, qala inni tubtul an. Wahai Tuhan, aku bertaubat dah sekarang ni. Bila dia cakap masa dekat nak mati. Walallazina yamutuna wahum kufar. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan mereka itulah orang-orang yang telah kami sediakan azab-azab yang pedih. InsyaAllah. Baik, terima kasih juga semua yang mencelah masuk. Azizan Ismail Senai, Ros Aniza, Jamilah Awang, Kak Syam, Pucung, Clear, Habibah Abdullah,
Atun Robis, Rabi'atun Adawiyah, Skudai. Muhammad Isyam, terima kasih. Sama Linda Mak Sabri, Waalaikumsalam. Manjoy clear. Ismail Abdullah Al-Kahfi, Khairul Azri, Shah Alam, Farhan Jamaluddin, thank you bro. Cik Hatiah Syafi'i, lambat masuk, Sibu line clear, hujan. Oi, hujan saja belah sana. Kak Nokiah Ujang, terima kasih sambil masak-masak. Alright. Rokayah Sulaiman, terima kasih. Aziz Mak Koko, Zulkifli Zamani Abdul Rahman, Kajang Pak Malau, with love. Macam-macam lah anak-anak murid ni. Baik, sahabat sekalian, cuba kita tengok balik ayat tadi. Allah kata dia menerima taubat orang yang melakukan kejahatan kerana kebodohan. Dia buat jahat sebab dia jahil. Sebab dia jahil, sebab dia bodoh, kemudian dia bertaubat. Cuba tengok. Dia buat jahat dalam keadaan dia jahil. Habis kalau dia buat jahat, dia sedar macam mana Ustaz? Buat tenang dulu, nanti kejap. Baik, saya baca sikit. Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid, bukan Dr. Mujahid, itu bekas Menteri Agama. Sekian dimaklumkan. Imam Mujahid berkata, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik keliru, maksud keliru ni dia tak tahu lah, dia jahil lah, dia jahil. Dulu-dulu tak semayang, dia tak tahu hukum contoh-contoh tak. Dia dedah aurat dulu-dulu tak tahu orang dulu-dulu. Imam Mujahid kata, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik dia keliru, maksud dia tak tahu, ataupun dia sengaja buat benda tu, dia sengaja, bererti ia bodoh sehingga ia menghindarinya. Itu definisi jahil tadi tu. Jahil tu maksud dia, pertama memang dia tak tahu dosa maksiat itu, dan yang kedua walaupun dia sengaja. Walaupun dia sengaja. Sebab Allah ni dia yang buat kita kan. Allah ni buat manusia. Jadi dia tahulah, orang kata selok-belok kita kan, kelemahan kita kat mana, kekurangan kita di mana, kekuatan kita di mana, kepakaran kita macam mana, perangai kita. Sebab dia yang buat. Ibarat macam engineer kereta lah, ataupun technician yang buat kereta ke, buat bangunan ke, apa benda lah. Dia tahulah, dia buat satu kereta, dia tahu kereta ni kelebihan dia apa, kelemahan dia apa, dia tahu, sebab dia yang buat. Jadi kita ni Allah yang buat. Jadi Allah tahu kan, Allah tahu kelemahan kita macam mana. Dan Allah ni sebenarnya sahabat sekalian, saya sebut banyak kali lah, Tuhan yang sangat baik, sangat-sangat baik kepada manusia kan. Allah ni dia bagi ruang tu sangat besar. Walaupun ulama kata berulang kali kita buat dosa, lepas tu bertaubat, lepas tu buat balik. Orang kata apa, taubat cili api ke apa kan, masa pedah tu tak mau makan dah, besok jumpa cili padi lagi, baham lagi kan. Ibarat begitu. Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Mujahid kata, orang yang buat maksiat, baik dia keliru ataupun dia sengaja, itu bererti dia bodoh, dia jahil. Masuk dalam ayat tadi, sehingga ia menghindarinya. Jadi tugas kita menghindari segala macam maksiat, segala macam dosa, segala macam orang kata kemungkaran, benda yang tak elok lah. Tapi cuba kita tengok perangai manusia kan. Perangai manusia ni dia pelik sikit. Dia pelik sikit kan. Apa dia, orang-orang Arab sebut lah, orang Arab sebut an-nasu harisun ala ma muni'a. Itu pepatah Arab.
Orang Arab kata manusia dia suka, dia gairah, dia cenderung, dia seronok buat benda yang orang tak bagi buat. Manusia dia seronok buat benda yang dilarang. Itu perangai manusia. Istilahnya, lagi dilarang, lagi dibuat. Itu perangai manusia tu. Ingat zaman kita kecil-kecil dulu, sekarang dah besar kan, zaman kecil-kecil mungkin 70-an, 80-an, zaman sekolah rendah kan, saya 81, saya darjah 1, 82 saya darjah 2. Senang nak ingat. Yalah, maklum umur pun baru 25 macam tu kan. Buat bertenang. Jadi sahabat sekalian, masa kita kecil, yalah zaman kita dulu mana ada gadget-gadget ni kan. Gadget-gadget ni ujung awal-awal 2000 kan baru nak masuk gadget-gadget ni. Zaman kita dulu 70-an 80-an tu mana ada main galah panjang, main police entry, padahal police and thief kan. Orang kampung police entry je di balonnya. Lepas tu main konda-kondi, main balin selipar, main tenteng, main getah kan, main tutup botol, main batu seremban kalau orang perempuan lah. Batu seremban ni orang panggil, seremban hentam je lah. Lepas tu main apa lagi, main masak-masak kan, main pondok-pondok, segala macam permainan kan. Zaman tu betul lah Kim, zaman public phone, bergayut kat public phone kan, telefon awet 20 sen je. Jadi zaman itu masa kita kecil-kecil, lepas tu main duduk dalam kebun kan, panjat pokok. Mak dah pesan jangan panjat pokok tu. Mak kata jangan panjat. Pum, tahu-tahu dah sampai atas, sampai puncak pokok manggis kan. Pasal apa? Pasal mak kata jangan panjat. Kan, bila mak kata panjat lagi, naik sampai atas tu, pergi panjat lagi. Bila suruh, tahu pula turun. Nampak tak? Tahu dah ada kat bawah tanah lah. Bawah tanah pula dah. Ada atas tanah, bawah pokok kan. Pasal mak kata, panjat lagi, kata mak. Pandai pula turun kan. Memang perangai manusia. Bila dilarang, lagi dibuat. Anak kita kat rumah kan, PKP ni, melompat sana, berguling sini, terbang sana tak. Lompat atas sofa. Dia kata, hei, jangan lompat. Dah, lagi tinggi dia melompat. Bila suruh, lompat lagi. Biar patah riuk. Duduk dan diam kan. Pandai dia. Manusia kan. Bila kita tengok kat taman kita, main galah ca. Tak erti ya. Galah ca tu apa? Galah panjang ke kat Syam? Galah panjang saya tahu. Zaman ni umur 25, promosi ke iklan Ustaz? Lebih kurang lah kan. 25 apa ke bendanya. 25 ni 21 tahun yang lalu lah. Itu cerita dia. Alamak, Ustaz Afif, janganlah Ustaz Afif menyinggah pula sini ni, yang payah nak berkuliah ni kan. Abang Hassan, tahun 81 saya baru kerja dengan MISC. Percayalah bang, 81 saya baru darjah 1 bang, beringus lagi tak. Allahu Akbar, cepatnya masa berlalu kan. Itulah zaman dulu tak. Cik Hatiah, Allah sangat baik. Betul. Allahu Akbar. Jika kita seorang ibu sangat sayang anaknya, tapi kasih sayang Allah lebih daripada itu. Memang sungguh kan, kasih sayang Allah ni unlimited, tidak ada batasan. Baik, balik cerita kita tadi tak. Lagi dilarang, lagi buat. Tuan-tuan biasa tak tengok tepi-tepi selekoh ke mana simpang, orang longgok sampah kan. Orang longgok sampah jadi tempat pembuangan sampah yang tidak rasmi lah. Penuh kadang kat taman ada kan. Biasa ada orang longgok sampah. Lepas tu marilah IJK ke siapa yang prihatin ni, dia pun pacak kayu situ tak, buat satu sembot, dilarang buang sampah di sini, denda RM5,000.
Kan. Lepas tu ditembak bawah tu sikit, Majlis Bandaran apa ke kan, ditulis dilarang. Bila ditegah, manusia akan buat. Besok menimbun sampah, dah meninggi batu kip lah sampah tu tak, pasal dilarang buang sampah. Lain kali ayat tu tukar ayat tu, marilah buang sampah beramai-ramai di sini, amat dialu-alukan. Orang confirm tak berani buang lah kan. Pasal perangai manusia, jangan ditegur, jangan dilarang. Kan, Allah kata jangan tinggal semayang, tinggal semayang ni. Jangan dedah aurat, lagi didedahkannya kan. Jangan memfitnah orang, hari-hari fitnah. Jangan mengumpat, hari-hari membawang kan. Susah manusia ni. Macam hari ni lah, kerajaan kata jangan keluar rumah kecuali yang perlu. Saja-saja keluar. Saya tengok hari-hari dalam berita kan, sekarang ni rajin tengok TV berita kan, dah hari-hari ada kat rumah. Ada kemarin saya tengok didenda pasal 3 orang main golf. Apa kerja lah tuan-tuan nak kan, main golf, lepas tu keluar tak ada hala tuju, minum-minum dengan kawan. Tak salah. Manusia ni bila kata jangan, itu yang dia suka buat kan. Kalau isteri ini isteri saya dengar ni, kan, kalau isteri tak, isteri kata abang jangan menikah seorang lagi bang, kan, nikah agak-agak, saya tak berani kata lah, tapi dalam jangan-jangan tu bertambah cawangan dia. Lain kali isteri kena berani, abang nak nikah, saya tak ada hal punya. Confirm tobat dia tak berani tuan. Tapi kalau jadi tanggung sendiri. Contoh tak. Saya nak cerita tu perangai manusia tu. Perangai manusia. Allah kata jangan berzina, berzina juga. Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan rampas hak orang, jangan itu, jangan ini. Tapi sifat manusia lagi ditegah, lagi dibuat. Kan, lagi dibuat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi Allah ni baik, dia bagi ruang bertaubat. Walaupun kita buat dalam keadaan dosa tu sengaja ke, tak sengaja ke, dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa yang apa sekalipun, kita sedar ke, tak sedar ke, jahil ke, tahu ke itu dosa, berulang ke dosa tu, Allah kata aku tetap terima taubat manusia. Baiknya Allah lah, dia terima. Tapi beberapa syarat lah, adalah syarat lah. Syarat dia yang selalu kita dengar, kita benci perbuatan itu, kita azam balik tak nak ulang dah benda-benda tu kan, kita menyampah dah perbuatan jahat yang pernah kita buat dulu, kita azam takkan ulang balik, taubat betul-betul. Itu syarat lah kan. Tapi maknanya nak sebut besarnya rahmat Allah tu, luasnya pengampunan Allah, kan. Itu kalau ialah kami ni ustaz kan, kadang-kadang contoh nikah tu jadi zaman ni, kan. Marah muslimat tu kat Syam ni, marah kat Syam, relax pagi ni kan. So buat contoh lain, banyak dah contoh lain saya buat tadi kan. Tapi sajalah ujung-ujung tu kita buat contoh menikah tu. Kan. Jadi sahabat sekalian, apa lagi, jap mandi sungai, Zee Azmi tak, betul mandi sungai, main mak-mak. Main mak-mak Kak Zah, panjat pokok tepi sungai, lepas tu terjun. Itu memang rare tu kan. Saya pun ada pengalaman Sungai Gombak. Dulu saya ada Gombak kan, public phone, kenangan yang indah di kampung Kampung Kastam, Bukit Gelego, Pening. Allahu Akbar. Betul Hakim, undang-undang Allah pun kita langgar tak? Ini pula undang-undang manusia kan. Izzat, Bob Izzat ni orang kampung saya ni, Simpang 3, orang Gombak, orang awak.
Orang zaman sekarang doge-doge Ustaz, tak dengar kata kalau tak dengar kata. Kalau ada lestik, lestik je lah. Kan? Tu zaman lestik pun, zaman dulu kan, zaman lestik. Kan? Pak Den, KTB tu kita serah pada Bro Nasir lah, ataupun Abu Muizzuddin. Kenangan Ustaz bawah jambatan Simpang 3. Itu memang rare. Kat kampung saya, sahabat sekalian, kampung Simpang 3 Gombak. Kan, dekat masjid tu, Masjid Al-Sharif. Dulu Sungai Gombak kan, tepi tu sekarang pun ada lah. Tapi dulu, memang cantik sungai dia, bersih kan. Orang kata boleh minum lah air dia. Punya dahsyatnya zaman tu, bas mini pun terjun masuk Sungai Gombak tu. Jangan main-main. Kan dulu ada zaman bas mini kan. Kalau tempat saya bas mini 14. Dia sampai Greenwood kan. Kan dulu bas mini ni, zaman bas mini kan, orang panggil bas sardin. Selagi tak padat, tolak. Lagi ditolak kita ke belakang kan. Adalah pengalaman naik bas mini tu kan. Sampai terjun bas mini tu. Allahu Akbar. Terjun Sungai Gombak tuan. Terjun ke bawah sungai tu. Pasal apa? Mengejar trip. Kan dulu bas mini kan kejar trip kan. Zaman 80-an kan dua je, bas mini, bas Srijaya kan. Dua tu je. Itu memang rare dengan bas lenseng. Kalau KL ada bas lenseng. Sifat manusia pantang dicabar. Betul. Kan? Sentiasa terburu-buru, tapi pengampunan Allah maha luas. Satu lagi, apa tu, senapang kayu, buah apa orang panggil, buah berembang apa ke benda itu, kena birat tu. Kan. Bah mini arwah Pak Junai, betul lah tu, terjun masuk sungai kan, macam-macam. Jadi sahabat sekalian, itu kenangan kita dulu lah tak, zaman-zaman dulu. Jadi poinnya sekarang, nak bertaubat boleh, tapi ulama kata berdasarkan ayat ni juga, sebelum jadi dua benda lah. Yang pertama, Allah kata taubat segera, min qarib. Orang yang dah buat silap, konsepnya dah menyesal, lepas tu aku tersilap ni, aku dah terlanjur, aku dah itu, aku dah ini. Allah kata segera bertaubat, segera. Sebab apa segera? Sebab takut mati, takut tak sempat, nanti kita mati tak sempat taubat, Allah kata masuk neraka. Habis cerita. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, hidup kita ni singkat sangat sebenarnya. Ada sahabat saya, Ustaz Farhan, dia presiden geng ustaz, NGO geng ustaz lah kan. Dia selalu sebut dalam Facebook dia selalu tulis, dia kata, sahabat, jom kita solat, jom kita taubat, jom kita buat baik. Hidup kita ni ibarat sebatang rokok aja kan, macam orang isap rokok kan. Tapi yang ada dalam ni, kalau isap rokok, saya nak mencadang dengan seikhlas hati, kita slow and steady, kita berhentilah. Ni nak masuk Ramadan kan. Ramadan ni bulan terbaik, kita nak berubah insya-Allah. Nanti kita cerita bab Ramadan tu kemudian. Jadi nak sebutnya apa, ruang tu ada sebelum mati, dan yang kedua sebelum matahari terbit daripada barat. Hari ni, pagi ni matahari naik daripada timur kan, daripada Jepun tu, belah timur, turun ke barat dekat Saudi sana, turun sana lah, barat belah sana kan. Esok nak kiamat, dia bertukar tak? Dia bertukar. Masa itu kita tengok, mana matahari selalu belah sini, tak tengok belah depan, contoh. Habis. Masa tu baru nak dengar kuliah Ustaz Rahim Nasir dekat audio kuliah, habis cerita. Habis cerita, sahabat sekalian, tak ada dah masa tu dah, tak ada ruang dah, habis. Dan sebelum nyawa sampai sini, sampai halkum, dia panggil tengkorok. Tengkorok ke tengkorak? Tenggorokan nyawa sampai halkum lah kita kata. Orang Melayu panggil nyawa-nyawa ikan. Kesian kat ikan. Nah, ikan jadi mangsa peribahasa tak? Patutnya nyawa-nyawa manusia. Tapi orang sebut nyawa-nyawa ikan tak? Allahu Akbar. Bismillah. Sebelum
nyawa sampai ke halkum, dia panggil nyawa-nyawa ikan. Masa itu pun tak boleh dah, taubat Allah tak terima dah. Sebelum dua keadaan, sebelum matahari terbit daripada barat, dan yang kedua sebelum nyawa kita sampai ke halkum. Kalau dua ni jadi, habis. Itu yang berlaku kepada Firaun. Kan, bila Nabi Musa dakwah, Nabi Musa ajak dia, Nabi Musa cerita pada dia, dia tak tahu je, dia sombong kan, dia sombong, dia kata alah setakat Musa nak angkat aku apa, aku heran, aku yang bela dia. Firaun kata kan, dia kata Musa boleh buat, kalau Tuhan Musa boleh hidupkan orang mati, boleh mematikan orang yang hidup dan sebagainya, aku pun boleh buat, kata Firaun. Dia mengaku jadi Tuhan kan. Faqala ana rabbukumul a'la. Berkatalah Firaun, aku Tuhan yang paling tinggi. Firaun dia mengaku jadi Tuhan. Macam mana dia panggil semua rakyat dia. Dia kata kalau Tuhan Musa boleh menghidup dan mematikan, aku pun boleh buat. Lepas tu dia panggil dua orang hamba dia. Seorang dia bunuh, seorang dia suruh balik depan rakyat dia yang lain. Firaun kata, tengok, aku pun boleh hidupkan, aku suruh dia balik, yang ni aku matikan dia. Kan kebongok namanya tu kan, orang percaya pula tu. Jadi sahabat sekalian, ada riwayat menyebut ada riwayat menyebut, Waalaikumsalam, Kak Maimanah baru sempat join, baru habis kelas Awes Korni tu. Tak apa, pelan-pelan. Jadi sahabat sekalian, ada riwayat menceritakan pada hari yang Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Bila Firaun kata akulah Tuhan yang paling tinggi, datang iblis. Datanglah, orang kata ketua-ketua iblis apa semua ni, dia datang. Dia jumpa Firaun, dia kata apa? Wahai Firaun, hari ni kami iblis tabik spring dekat kamu. Hari ni kami surrender lah dekat kamu yang nama Firaun, yang nama manusia ni. Pasal apa iblis tabik dekat Firaun? Sebab ulama kata, iblis kata, sejahat-jahat kami iblis, kami pun tak berani dan tak pernah mengaku jadi Tuhan. Cuba kita buka dalam Quran atau sejarah mana-mana, ada tak iblis mengaku jadi Tuhan? Tak ada. Paling tinggi pun dia tak mau sujud pada Adam kan, dalam syurga tu. Fasajadu illa iblis. Semua makhluk dalam syurga sujud kecuali iblis. Dia tak pernah mengaku jadi Tuhan. Sebab itu bila Firaun mengaku jadi Tuhan, iblis terkejut beruk. Tengok, beruk pula kena. Tadi ikan. Terkejut beruk, nyawa-nyawa ikan. Iblis pun terkejut beruk. Dia tak peranjat. Dia kata, gila apa Firaun ni? Kita yang otai Samsing geng 08 pun tak berani nak mengaku jadi Tuhan. Iblis kata kita kena selut ni. Tu yang pergi jumpa Firaun. Dia pergi jumpa, dia kata, wahai Firaun, hari ni kami surrender lah, angkat tangan kan. Jahat kami pun, kata iblis, tak berani jadi Tuhan, mengaku jadi Tuhan bagai kan. Tiba-tiba kamu manusia tak tahu apa cerita, hebat jadi Tuhan ni. Iblis pun surrender kat manusia, Tuhan jangan buat main tak. Itu Firaun. Dan akhirnya saya ringkaskan ceritanya, berlakulah orang kata kejar-mengejar di Laut Merah tu kan. Di Laut Merah tu, bila Nabi Musa belah tongkat laut dengan tongkat dia, idrib bi'asakal bah, wahai Musa, kata Allah, pukullah tongkat kamu ke laut. Akhirnya terbelah jadi 12 laluan. Sebab Bani Israel ada 12 kabilah yang besar. Laut tu bergulung naik ke atas, ada pula lorong-lorong dia, 12 lorong kan. Tapi tak ada tol masa tu. Hebatnya kan, tak ada tol. Jadi akhirnya
Nabi Musa dan pengikutnya selamat sampai di seberang. Dalam pertengahan jalan tu Allah lipat balik laut tu, Allah kembalikan laut kepada asal. Mati lemahlah Firaun dalam keadaan tengah tercungap-cungap, orang kata nyawa ikan tadi tu. Itu disebut inni tubtul an. Kan? Bukan. Firaun sebut qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Firaun kata, wahai Tuhan, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Bila dia mengaku dia beriman, konon-kononnya dia nak masuk Islam masa tengah lemas nyawa-nyawa ikan. Terima tak? Ulama kata sepakat Allah tak terima taubat Firaun, dia mati masuk neraka sebab taubatnya sudah lewat. Jadi sahabat sekalian, inilah benda yang sebenarnya merisaukan kita. Baik, saya baca sikit ni. Kadang-kadang Nur Syahliza tulis, kadang dulu-dulu ada ilmu tak beramal, tahu kata aurat tapi tak tutup. Rasanya biasa macam zaman 70-an, kesedaran kurang. Bila sedar hakikat dosa, dapat hidayah, Allah sayang, kita berubah. Alhamdulillah, kembalilah kepada Allah semasa masih berkesempatan. Betul kan? Betul sangat-sangat. Terima kasih Syahliza. Betul lah tu. Minta maaf saya sebut tak, kalau sahabat yang menonton ni umur sebaya dengan saya atau lebih tua sikit daripada saya 25 kan, 25 tu 21 tahun dulu, saya 46. Saya sempatlah darjah 1 tahun 1981 sekolah kebangsaan Gombak Utara. Masa tu seluar panjang, seluar pendek. Seluar pendek kan, seluar pendek. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 saya pakai seluar pendek tu. Kalau saya tengok gambar saya sekolah rendah dulu, boleh muntah hijau, jangan buat main, ngeri tu. Lelaki seluar biru pekat tu pendek, lepas tu hak perempuan skirt biru tu kan, atas lutut tu, jangan main-main, seksi maut punya. Tapi dah sekolah rendah kan, tak ada apa-apa masa tu, tapi aurat lah. Dan saya ingat arwah ayah saya dan abang ipar saya masih hidup. Diorang pergi jumpa guru besar. Yalah, sekolah rendah dia panggil guru besar kan, kalau sekolah menengah panggil pengetua kan. Jadi dia pergi jumpa guru besar. Arwah ayah saya kata, boleh tak cikgu minta izin tahun depan anak saya naik darjah 4 nak pakai seluar panjang. Sebab yalah, kita ada kesedaran kan. Masa itu orang baru nak menyedar kan, baru nak sedar. Masa tu zaman Arkam kan kuat masa tu kan, dengan dakwah dia macam-macam kan, dengan ekonominya kicap apa semua zaman tu kan. Arkam hebat lah masa tu. Jadi kita ada kesedaran tu. Jadi arwah ayah saya dan abang ipar saya pergi sekolah jumpa guru besar, sebab anak buah saya pun sama sekolah dengan saya. Jadi jumpa minta izin. Guru besar jawab, asalnya guru besar tak bagi. Guru besar kata, minta maaf tuan, ini aturan aturan pendidikan, pejabat pendidikan daerah, tak boleh seluar panjang. Tapi ayah saya merayu tau, arwah ayah saya merayu. Dia kata, tuan tolonglah, ini melibatkan soal aurat, soal agama, jadi mintalah budi baik. Memanglah aturan masa tu tak boleh kan, aturan sekolah masa tu mana boleh. Tapi mintalah jasa baik, tolonglah bagi anak saya dah sudah pakai seluar panjang. Pujuk gosok guru besar tu, alhamdulillah Allah izin dapat sahabat sekalian. Naik tahun depan tu saya dengan 2 anak buah saya, 3 orang kami seluar panjang. 800 lagi pelajar semua seluar pendek. Tak ke pelik masa tu kan? Memang pelik lah. Orang tengok apa hal mamat 3 orang ni kan, poyo-poyo seluar panjang.
Ialah zaman tu dah ilmu tak ada, didikan agama kurang. Awal 80-an kita nak tengok orang pakai tudung macam hari ni, mana ada? Mana ada sahabat sekalian? Tak ada. Dulu semua free hair tak? Ingat lagi cikgu Singgris saya, kan, dia ngajar Singgris, dah lah comel lah tu. Kan, cikgu Faridah nama dia, hidup lagi kan. Garang tak, tapi dia pakai scarf kan, lepas tu jambul keluar. Mengajar pun bagus, muka comel. Itu yang lulus semua anak murid tu kan. Zaman itu tak. Jadi Allahu Akbar, besar pahala guru besar tu kan, meninggal dah guru besar tu. Besar pahala dia membenarkan saya dengan anak buah saya pakai surah panjang masa tu. Selepas itulah kita tengok perubahan itu berlaku kan. Dan Alhamdulillah makin tahun berkembang, agama ni pun mula diperlihatkan, dakwah pun mula berjalan. Ustaz kita pun, Datuk Ismail Kamus, Datuk Syamsuri Ahmad Pening, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, Datuk Hasan Ali, ini semua trio Mufti almarhum Datuk Ishak Barum kan, Selangor dulu. Ini semua trio yang figure-figure yang keluar forum perdana kan. Dulu rating tinggi kan, forum perdana ehwal Islam. Masa tu mana ada Esro kan. Jadi di situlah mula masuk kan kefahaman. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ni semua dah, kita kata sekolah kebangsaan ni semua sekolah panjang, sekolah rendah ke sekolah menengah. Dan hari ni anak-anak kita yang pergi sekolah menengah tak pakai tudung pula, orang tengok pelik kan. Dia jadi macam tu lah, dunia dia berkembang kan. Dulu memang Allah, dulu ni kan, orang kata tak rasa dosa, memang orang tak tahu kan, orang jahil, tak semayang. Dulu-dulu kuliah mana ada tak, kuliah seorang masjid pun sebulan sekali macam tu, sebulan 2 kali kan, hujung minggu, malam Jumaat baca Yasin kan, terlan Yasin, itulah kerja kita kan dulu tak. Jadi Alhamdulillah lah kita tengok, itulah rezekinya tak. Itu masa tu kan, perubahan-perubahan tu dia memang berlaku kan. Anas Rahman, senapang kayu guna buat apa tu, guna buah ceri kot. Segerakan taubat apabila buat silap sementara ada ruang dan peluang. Betul tu Kak Tun kan, sementara ada ruang, besok dah mati baru nak menyesal ni, saya rasa tak ada apa dah Allah dah sebut dah dalam ayat ni kan. Sebab tu kita baca Quran, tengok sikit-sikit makna kan, biar dia kesan lah. Yusuf Cinorin, Alhamdulillah. Zulkifli Abdul Rahman, saya kongsi kuliah dengan warga Putatan, Sabah. Terima kasih. Maria Muhammad, Bukit Sak, Kelia. Comel Maksum, terima kasih Ustaz, dan senang faham hujah yang disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu yang saya share semalam kan, bila saya menuntut ilmu daripada abang saya ni. Masa mula-mula saya nak jadi ustaz tahun 98 dulu, 22 tahun lepas, itulah yang diperingatkan pada saya. Abang saya pesan, engkau besok jadi ustaz, bila berkuliah, berceramah, bersyarah apa semua, guna bahasa yang paling mudah orang faham. Jangan bahasa universiti sangat, ialah tengok tempat lah kan. Tapi surah masjid ni kita kata bahasa kampung lah, bahasa standard yang taklah formal sangat kan, bahasa-bahasa kampung, bahasa yang orang mudah faham. Dan kau punya percakapan tu biar jelas, sebutir-sebutir. Itu yang saya praktikkan, dan saya nampak dia punya kesan itu. Maknanya bila saya survey kan, bukan kita nak megah aku ceramah power gila dah, na'udzubillah, habis pahala ceramah saya nanti kan. Saya tak nak lah, bukan kita nak riak ke apa. Tapi kadang saya buat survey juga, survey tidak langsung kan. Kadang habis kuliah orang WhatsApp, Ustaz terima kasih Ustaz, jamaah suka. Kat mana baru ni? Dekat Belah Wangsa Melawati. Saya kuliah situ, jemputan
Lepas tu makcik-makcik ramai, surau 2 tingkat kan, penuh makcik-makcik. Yang muslimin sikit je, biasalah akhir zaman kan, dunia nak kiamat. Perempuan lebih ramai dari lelaki kan. Saya pun berasa seronok kat kuliah malam tu kan. Habis tu besok lusa AJK WhatsApp, Ustaz bagi tarikh satu lagi Ustaz. Oh sudah pula. Dia kata muslimat tak puas pula. Dia kata sudah kan. Bukan kita bagus sangat, tapi yalah, mudah-mudahan niat kita ikhlas kan. Lepas tu intonasi cara kita bercakap, bukan saya nak mengajar pula sahabat dah. Ini saya share pengalaman kan. Lepas tu percakapan kita biar jelas, jadi orang dengar pun sedap kan. Orang dengar pun ni, orang kata apa, telan tu bulat-bulat masuk dalam perut, macam tu kan. Saya ada satu, ini sajalah kita share lah. Ada satu surau tau, ini cerita tahun 2000, lama oh. Masa tu saya baru kahwin, tak ada anak lagi, pergi kuliah naik motor tau. Allahu Akbar, naik motor, laki bini berkepit naik motor kan, motor ES5. Bayang saya daripada Gombak pergi satu surau tu 1 jam oh. Jauh, sakit pinggang kan, tapi tak rasa lah pasal bini duduk belakang kan. Jadi masa tu kita baru kahwin kan, orang tak kenal pula bini kita kan. Satu surau tu ada seorang makcik tu, dia bercerita kat bini saya. Dia kata, "Dik, saya suka lah kuliah Ustaz Rahim ni." Pasal apa? Bini saya buat-buat bodoh kan, tanya pasal apa. Dia kata sedap. Dia cakap tu jelas, sebiji-sebiji kan, keluar tu macam telan tu sedap lah, bulat-bulat yang masuk dalam perut. Dia kata macam tu. Dia tak tahu itu bini aku. Kan, dia tak tahu. Dia kata, saya kalau tengok jadual, oh malam ni ustaz ni saya masak siap-siap, maghrib je saya pergi. Anak dia tahu dah kelang-kelang kabut, itu Ustaz Rahim Nasir tu dia kata kan. Mak dia kelang kabut aje kan, rupanya sampai macam tu sahabat sekalian. Bukan saya, sekali lagi saya minta maaf ni, bukan nak angkat-angkat diri ke tak, na'udzubillah, saya bukan macam tu lah. Saja kita share kan. Itu survey tidak langsung. Dia cerita kat rumah saya. Lalu rumah saya, "Kak, itu suami saya Kak." Terkedu makcik tu kan. Jadi itulah maknanya, kita seronok lah dapat feedback macam tu. Kalau ada kelemahan pun orang, tuan-tuan boleh beritahu saya boleh baiki lah. Dia macam tu lah, pengalaman. Terima kasih Kak Comel Maksum tadi. Zulkifli, Nabi Musa pukul tongkat ke laut. Betul. Kartiniwati, thank you Ustaz, baru join. Cik Hatiah, betul, Iblis pun tak mengaku jadi Tuhan. Malaysia pun ada Ayapin. Ayapin besut. Harimah Ali, warga surau Kampung Likas, Sabah kot tu. Tahniah Ustaz, terima kasih. Allah tolak taubat Firaun kerana terlambat. Allahu Akbar. Dulu sekolah rendah masa sukan pakai seluar short je Ustaz. Betul kan, seluar pendek. Oh ngeri oh. Memang ngeri gila. Hakim sekolah rendah 80-an dapat pakai seluar panjang. Samalah pakai songkok. Tu pun merayu kat guru besar kan. Sama. Hamidah Hussein, betul tu Ustaz, baju perempuan seksi maut, tak tahu dosa, apa nak buat, ilmu kami tak ada. Yalah, tu cerita dulu dah. Tu saya kata dulu tak ada. Dulu ni taubat dulu punya cerita. Saya banyak kali dah jumpa anak murid datang, "Ustaz, dulu akak tak semayang Ustaz." Dia luah. Banyak yang jumpa muslimat lah kan. "Dulu akak tak semayang Ustaz." Lepas tu saya tanya balik, "Berapa lama akak tak semayang?" "Lama Ustaz, daripada anak dara sampai dah kahwin." "Tu sekarang dah semayang." Selesai masalah. Hak dulu tu kita taubat, kita padam buang. Datang pula jumpa saya, "Ustaz, dulu saya tak tutup aurat Ustaz. Sekarang ni macam ni Ustaz, tengok saya pakai tudung elok." Alhamdulillah Kak. Dulu padam, tutup file, habis dah. Itu dulu. Sekarang ni yang Allah nak tengok sekarang
sekarang, bukan dulu. Sebab tu ulama' kata, saya ulang banyak kali kan, ulama' kata Allah tak tengok hari lahir, tapi Allah nak tengok hari mati kita besok. Sebab itu kena rajin istighfar, kan. Istighfar ni saya rasa kena buka satu topik ni, nanti saya buka lah insya-Allah. Sebab banyak benda saya nak cerita pasal istighfar ni kan, kelebihan dia apa semua kan. Nanti kita ceritalah. Cik Hatia, dulu ustazah pun tak pakai tudung. Memang dulu ustaz pun isap rokok. Bukan saya, ustaz mengajar sekolah kita lah kan. Dulu kan isap rokok daun lah apa dah. Ros Aniza, belajar agama kat surau kampung, lepas kelas kemas ada kelas agama. Dulu kan sekolah kelas agama pun menumpang-numpang kan. Macam mana dulu. Atun Rubis Rabi'atun Adawiyah, dulu ilmu mereka banyak, tutup aurat hanya dengan selendang yang diikat di leher. Dulu kan menjeruk itu canggih. Ros Aniza, suka ceramah ustaz, santai and relax. Alhamdulillah. Ramai sahabat Kak Zah menonton. Arwah ibu saya pandai mengaji dengan tajwid. Alhamdulillah. Saya mengaji ni baca Quran lah maksudnya kan. Boleh lah, suara saya tak sedap pun kan. Saya jadi imam ke mengaji tak adalah sedap macam kori-kori tu kan, biasa je. Cuma arwah kakak saya, kakak nombor 2, meninggal tahun lepas. Dia memang pakar guru Quran kan. Dialah yang, kakak saya nombor 2 ni, dialah yang mengajar kami 13 beradik Quran, dia mengajar. Saya ingat zaman sekolah rendah mengajar pergi rumah kakak kan, tak jauh lah, jalan kaki je masa tu. Kalau seminggu 7 kali mengaji, datang 2 kali je. Bila nak pandai tajwid tak? Zaman itu kan degil. Dah rumah kakak tepi sungai pula kan. Baru belajar sikit-sikit, terus wassalamu kan, dulu wassalamu kan, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u kan. Dia yang paling suka ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, ba bi bu, lepas tu tambah pula ta kat belakang, ba bi bu ta. Kurang ajar betul kan. Dulu nakal-nakal lah. Lepas tu tutup mukadam, wassalamu, terjun sungai. Apa benda lah kita ni. Saya zaman itu tak. Waktu rasa menyesal pula aku tak belajar Quran betul-betul dulu kan. Tapi Alhamdulillah lah, at least kita boleh baca Quran kan. Jadilah. Yang penting boleh baca tu insya-Allah. Tu kenangan lah. Dan Keluang Men, salam ustaz, bagus. Sebaya dan dengan saya lebih setahun. Keluang Men ni muda ni, 45 lah tu tak? Tahun 75 kan. Itulah ustaz, perempuan ramai dari lelaki akhir zaman, kesian perempuan, tak ada ketua keluarga. Kau ni zaman ni daripada tadi ke aku tengok ni. Kan asyik mengusah-usah je nampak gaya, buka line. Pak Ya, terima kasih ustaz. Sama Kak Rasidah, bukan saja jelas, cakap jangan laju-laju supaya orang dapat tangkap. Ya betul, itu yang saya praktikkan. Kadang-kadang ada gak penceramah yang laju bercakap kan, sampai tak tahu apa benda yang dia cakap, ada juga kan. Sebab tu saya kata, saya ni pun walaupun dah, orang kata dah 22 tahun, tapi kita masih, orang kata, memperbaiki lah kan, menambah baik, improvement lagi. Terima kasihlah atas teguran. Kalau ada teguran yang nak suruh saya perbaiki, dipersilakanlah, jangan puji-puji je. Sekali kembang pula kan. Hasna Ismail, terima kasih. Sama. Keikhlasan akan terzahir sendiri tanpa diminta. Betul. Ustaz Yusof Cenorin, macam mana nak taubat? Nak tahu taubat kita Allah terima? Cantik soalan. Macam mana nak tahu taubat kita Allah terima? Sebenarnya memang kita tak tahu pun kan. Cuma dia macam ni, yang penting nombor 1, kita taubat. Bila kita dah menyesal, dulu pernah berjudi, dulu pernah menarak, dulu pernah macam-macam lah,
kan? Lepas tu kita menyesal, kita taubat betul-betul. Yang penting poin nombor 1, kita taubat. Dan nombor 2, ulama ajar apa pun kita buat, tolong letak sangkaan baik kita pada Allah. Sebab dalam hadis kudusi, ini boleh no? Sambung sikit lagi no? 9 suku dah ni, boleh kan? Sikit lah, saat kita berhenti lah. Tapi kalau ada sahabat yang terpaksa meninggalkan majlis, bismillah, dipersilakan, ya. Ini telajak sikit ni, pagi ni semangat pula kuliahnya kan. Jadi Allah sebut dalam hadis kudusi, Allah kata, aku sebagaimana sangkaan hamba kepada aku. Dia macam cermin lah. Macam mana kita tengok cermin, kita nampak balik benda yang sama kan. Allah pun macam tu. Ulama kata kalau kita tengok Allah, Allah ni Tuhan yang maha penyayang, kita sangka baik, Allah memang penyayang. So ulama kata Allah akan sayang kita. Kalau kita sangka baik, Allah ni maha pemurah, Dia akan murahkan rezeki kita. Bila kita sangka baik, Allah ni maha penerima taubat, Dia pasti akan terima taubat kita. Itu je lah. Dan tanda nak tahu terima tidak, lepas kita taubat, kita tak buat balik lah. Itu tanda Allah terima lah. Maknanya kita tak mengulang balik kan. Kita makin baik. Itu mudah-mudahan tanda penerimaan taubat Allah kepada kita, insya-Allah. Yang penting tu sangka baik. Kadang orang ni cepat sangka jahat. Saya bagi contoh gini, dia sakit kan, lepas tu dia kata, entahlah ustaz, saya dah telan macam-macam ubat ni ustaz, baik-baik tak baik sudah. Kan nampak tu, bila cakap macam tu, maknanya kita sangka buruk dengan Allah. Dah kita makan ubat, cakaplah benda elok tak, insya-Allah ustaz, saya dah telan dah pil itu pil ini, mudah-mudahan Allah terima Allah bagi saya kesembuhan. Allah pun dengar, dia pun tengok, dia bagi sembuh. Ini kita awal-awal dah pangkah dah kan, awal-awal dah pangkah. Tahulah ustaz, saya dah taubat lantak ustaz, Allah terima tak terima sudah. Memang confirm tak terima punya kan. Ingat tu, sangka baik. Nur Hayati Hashim, Nur Hayati Hashim ni anak murid Masjid Al-Falah, orang kuat Masjid Al-Falah, USJ 9 AJK lah. Ya betul, Nur Hayati, Kak Yati, kakak sebaya kot. Besar pahala arwah ayah ustaz. Amin, amin, amin. InsyaAllah, doa-doa yang terbaik. Ayah saya pun memang satu orang yang sangat baik lah, insyaAllah. Baiklah, dia memang baik. Ayah yang baik. Ulama rasa nak nangis pula sebut ayah kan. Sekejap, minum. Ambil semangat sekejap. Bismillah. Atun Rubis, hilang pula lah. Allah Allah tengok yang sekarang, betul. Allah tak tengok hari lahir, Allah tengok kita mati besok. Tapi ustaz, zaman dulu aurat dedah tapi fikiran kita bersih. Zaman sekarang fikiran kotor, aurat tutup tapi maksiat dalaman, buat senyap-senyap macam munafik. Itu dah. Betul lah tak? Memang macam itulah. Hari ni nampak tutup aurat elok, tapi mulut bisa tak? Mulut bisa. Semayang okey, tapi hati kadang-kadang kotor kan. Itu benda yang kita kena, orang kata ni lah, kita review balik kan, perkemaskinikan balik. Kak Syam, semoga kita menemui pencipta dalam husnul khatimah. Amin. Tim masa duduk Malaysia tak pernah sekali dengar ceramah agama. Sekarang dah duduk Australia kan, alhamdulillah ada kuliah online. Yalah, Allah sayang kita kan. Dulu masjid depan mata tak, ustaz datang kita buat dek je kan. Hari ni bila dah berjauhan, adalah hikmah tu kan, tanda Allah sayang. Saya betul saya kata, ada hikmah juga PKP ni kan. Ustaz punya online, jangan buat main tuan-tuan. Hari-hari
Saya ni kalau boleh nak je buat kuliah 2-3 kali sehari sebenarnya. Tapi saya takut ras lagi kerapkan orang muntah darah pula kan. Jadi saya buat sehari sekali je lah. Tapi Alhamdulillah untuk Ramadan ni 1, 2, 3, saya dah ada banyak tempat juga, 3-4 tempat yang menjemput kuliah secara online. Tapi buat kat FB dorang kan, buat dekat dorang punya FB kan. Tapi baguslah, maknanya yalah, insya-Allah Ramadan pun Ramadan pun ada tazkirah, insya-Allah kita akan buat kan. Tahniah tim tam, Allah sayang pada kamu. Zamani, salam Ustaz Alim. Salam kepada Ustaz Alim Nasir ke? Rasanya itulah tu. Pak Teh, saya muda dari Ustaz. Ya, saya percaya tu Pak Teh. Saya sangat percaya. Ruby tim tam. Alhamdulillah. Ruby undur diri, teman anak Perak. Orang Perak rupanya, duduk Australia. Saya belajar Quran dengan arwah atuk. Terima kasih Zulkarnain Syahri, orang kuat CMB yang menonton. Saniah Mustafa, Waalaikumsalam. Oh, pandai kau Kim Hari Ahad ada Esra. Wah, ini hari Ahad lupa. Ros Aniza, jemput sarapan Ustaz, bubur kampung. Oi, sedap bubur kampung. Bubur apa tu? Bubur kacang. Kena dengan cecah roti. Sedap kan. Kak Su, Alhamdulillah baru pertama kali ikuti. Terima kasih Kak Su. Welcome to the club. Terima kasih Kak Su. Jangan jemu, esok datang lagi kan. Kak Su punya pengetahuan besok pagi pukul 8 saya punya kuliah tiap-tiap hari pukul 8. Audio kuliah insya-Allah. Habibah, mohon keluar. Silakan. Acik share Ustaz, sila. Betul Ustaz, tak sangka baik dengan Allah. Kita berubah jadi baik insya-Allah. Suka dengar kuliah Ustaz, rasa tenang, tak terasa walaupun 2 jam. 2 jam bro. 2 jam. Ni dah sejam setengah ni. Betul lah kan? Saya pun tak rasa kak. Bebel seorang kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bebelan kita ni dapat pahala. InsyaAllah. Kak Memanah, bateri habis. Ni baru dapat 3%, terus buka live. Beli telefon canggih sikit kan. Huawei promosi tu. Huawei. Bateri tahan sikit lah. Allahu Akbar. Hamidah Hussein, Ustaz mengingatkan kita cerita zaman 40-an, 50 tahun dulu. Kenangan mengusik jiwa. Jangan main kenangan ni jangan main-main kan. Memang nostalgia lah kan. Kenangan balik kampung dulu naik kereta api kan, berebut masuk kot tingkap. Kereta api dulu kan tahun 80-an saya ingat lagi, terjun kot tingkap. Kereta api tak berhenti, dah stand. Memang canggih lah dulu kan, terjun sungai apa semua. Zulkarnain, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kak Saniah, semenjak PKP banyak kuliah. Betul. Bukan banyak kuliah je. Saya tengok PKP ni, satu banyak kuliah, satu banyak masa kan. Kami pun banyak benda boleh buat kan. Lepas tu saya tengok banyak menu. Itu yang paling bahaya kali tu. Penuh orang buat live masak apa, bagus kan. Share resepi. Sementara PKP ni perut asyik lapar je. Langkapi lapar kita belasah je lah kan. Ustaz kongsi lah, boleh kami tengok. Nak tengok apa ni Pak Teh? Nak dikongsikan apa yang nak ditengok tu? Cakap biar terang Pak Teh, apa yang nak ditengok tu. Azizan Ismail, update ilmu, upgrade iman. Betul, setuju. Bubur gandum Hulu Kinta, Tanjung Rambutan, sedap. Alamak, macam mana saya orang Tanjung Rambutan tak tahu ni? Belah mana tu? Dekat tepi sungai tu ke? Apa dia panggil? Yang shop lot tu, ada warung-warung banyak tu kan. Saya pernah agak pergi situ.
Masa lately ni lah, 2-3 tahun lepas. Ni saya baca-baca komen ni sekejap. Sahabat yang ada kerja nak undur diri, bismillah, silakan. Yang boleh bertahan, silakan bertahan lagi. Apa ni, Mat MD, macam mana nak sebut nama ni, Mazmi Sukaimi. Minta maaf kalau silap. Ustaz mohon tip dalam kuliah online. Tip apa tu? Tips apa yang nak tu? Cuba beritahu sikit. Buka line tu yang semangat Ustaz. Lama ni kau ni nak kena aku ni. Masun. Tuan-tuan ni buat saya geli hati ya, tuan. Suka dengar kuliah Ustaz sebab Ustaz selalu cerita nostalgia zaman kanak-kanak dulu main dengan kawan-kawan, cuti sekolah, balik kampung. Kan Kak Farida, betul lah. Dia paling nostalgia apa tau, balik sekolah sambil tu tangan merayap pergi curi buah mangga orang. Itu memang rare punya. Tapi yang cerita kat orang tu, taubat lah cepat-cepat tak. Dulu-dulu kan, apa yang boleh dikaut kan, buah rambutan ke, buah manggis ke, semua dibalunnya. Jejaka tampan hebat. Alamak, saya tak boleh makan macam ni. Jejaka tampan dah masuk. Salam Ustaz, kali pertama ikuti kuliah pagi. Alhamdulillah. Besok esok kita jumpa lagi Jejaka Tampan besok pukul 8 insyaAllah. Pak Din, kuliah Ustaz yang menggunakan FB group lain, itu jangan bimbang. Kuliah-kuliah online yang saya kata, yang saya dapat jemputan tadi, ada daripada MARA, ada Badan Kebajikan Islam MARA. Lepas tu daripada Quranic Mind, ada anak murid Azizi nama dia, di Surau Ittihadiyah Seksyen 9 Shah Alam. Itu pun 3-4 kali. Lepas tu ada Masjid Makmuriyah Sungai Besar penjemput FB Live. Lepas tu mana entah. Tapi jangan susah hati, semua yang saya join tu nanti saya akan sharekan dalam personal Facebook saya, Rahim Nasir. Sebab saya tak boleh share dalam audio kuliah, sebab kita ada polisi lah untuk audio kuliah ni. Yang audio kuliah punya boleh share keluar, yang luar tak boleh share dalam audio kuliah. Dia ada polisi, sebab nanti dia boleh menyebabkan audio kuliah punya Facebook ni kena block dengan Facebook lah, apa macam, adalah polisi entah apa-apa benda entah kan. Tapi jangan risau Pak Din, kuliah tu saya akan wawarkan dan saya akan share dalam personal FB saya, Rahim Nasir, ataupun Ustaz Rahim Nasir, itu fanpage. Ingat saya, ingat Ustaz Rahim Nasir. Akak pun sambil masak, sambil masak ni Ustaz, buat capati, cecah kari. Ui, tak boleh tahan ni dengar-dengar capati ni. Siti Iman, mai Ustaz, pulut lemak aroma. Alamak, janganlah, tolonglah hantar harum manis kotak kat Ustaz, tolong. Aduh, pulut lemak dengan harum manis tu tak boleh tahan. Kak Maimanah, dari lepas subuh dengan kuliah online Masjid Taman Pulai Indah, lepas tu sambung Ustaz Hafiz Effendi dan Ustaz Uwais. Alhamdulillah kan, Ustaz Hafiz dengan Ustaz Uwais ni bab Quran kan, saya pun tengok kat tu pagi-pagi tu, ramai orang tengok tu. Kak Zah tengah urut suami, sakit belakang pula dah Kak Zah. InsyaAllah mudah-mudahan suami Kak Zah yang disayangi itu segera sembuh. Sakit slip disc ke apa, jangan slip disc pula. Sakit urat tak apalah, sapu minyak panas tu. Molestik burung kat Bukit Lela. Betul. Makan jambu susu. Cara mengajar online Ustaz pasal tak ada orang di depan. Oh, okey. Dia macam ni. Susah nak sebut ni. MD Mi Sukaimi. Saya panggil Sukaimi, minta maaf. Cara mengajar online ni macam ni. Betul lah, depan saya ni memang tak ada orang pun ni. Ni kalau saya pusing kamera ni nampak sofa je, TV kan, tak ada orang. Jadi orang rumah anak semua bersembunyi lah kan. Jadi sini saya seorang je. Jadi dia punya tips dia macam ni je. Tips dia tapi susah juga nak bagi tips kan, bercakap seorang-seorang. Tip dia kita anggap depan kita macam ada orang, tu je lah. Kan.
Dia punya tips dia, kita anggap depan kita ni ada beribu orang. Dan satu lagi, yang ni saya minta maaf banyak-banyak ni. Bukan saya nak merendahkan tuan-tuan, tak ada. Tips dia, kita kena anggap, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Bukan nak menghina, tapi tips dia, kita kena anggap orang yang depan kita ni, ataupun kalau online ni orang yang mendengar ni, minta maaf saya cakap ni, bukan menghina, minta maaf. Kita kena anggap diorang tak reti. Kena anggap macam tu. Kita kena anggap yang dengar ni diorang tak tahu. Padahal diorang tahu, tapi kena anggap diorang tak tahu. Kalau kita anggap diorang tahu, ni tak keluar ilmu ni. Betul tak saya cakap? Saya minta maaf bukan nak kata tuan-tuan tak tahu langsung, bukan tak tahu betul. Ini macam tak tahu. Kita kena anggap audien kita ni tak tahu benda. Macam tu. Baru kita boleh lancar keluar. Dan kita kena anggap depan kita ada orang lah. Itu je tips dia. Lain tak ada apa kan. Lepas tu kita buat santai, kita buat joke sikit. Itu saya punya tips lah. Dan semalam saya dah post dah dalam Facebook saya, Rahim Nasir, senjata-senjata yang digunakan untuk kuliah live FB. Saya masukkan gambar ni, mikrofon, gambar tripod, gambar handphone, dan line internet mesti clear, environment mesti cantik. Bukan mestilah, maknanya ni macam setting saya belakang ni kan, dinding ada Quran sikit kat atas, ada bunga sikit, jadi orang tengok pun seronok juga kan. Itu tarikan sebenarnya. Biar kita punya gambar kamera handphone ni separa dengan saya, kan nampak setentang. Tak adalah daripada bawah tembak kamera tu, daripada bawah letak menyandor kat kursi je kan. Tak comel lah. Itu sebenarnya yang saya nak bagi tahu semalam dalam Facebook tu. Tapi saya takut ada orang terasa pula nanti kan. Sebab saya banyak tengok juga lain-lain ustaz-ustaz ada yang buat daripada tepi, buat sengit, buat daripada bawah. Kurang menarik sebenarnya. Image tu kena smart lah, biar orang seronok nak tengok dah. Itu lebih kurang lah dia punya tips dia. Lepas tu apa lagi? Kak Saniah Musafar, ustaz bagilah tajuk apa setiap hari. Tajuk saya bagi kot. Saya ada tulis tajuk hari ni bertaubat sebelum terlambat. Sebab tajuk ni Kak Saniah kadang-kadang dia spontan je. Macam pukul 8 saya live kan, 8 pagi. Kadang 7 lebih tu saya mikirlah apa aku nak baca pagi ni kan. Masa tu keluar tajuk tu. Kalau nak bagi hari-hari pun jenuh kan nak mikir ni. Kak Tun, budak-budak dulu lebih cergah dah lasak. Betul. Budak-budak dulu kan mandi hujan tak ada demam. Budak-budak hari ni kena hujan resedung terus. Dia panggil budak-budak gadget lah. Budak-budak gadget tak boleh tahan. Ulama sahabat yang mulia, yang berhormat Arifin Rahim. Arifin Rahim ni mesti, kalau saya sebut tuan-tuan mesti kenal, ibu-ibu mesti kenal. Antara orang kuat kumpulan Hijaz. Penyanyi Hijaz tu jangan main-main. Join kita ni Arifin Rahim. Sihat ya Pin? Apa cerita sekarang? Okey. PKP ada menyanyi tak? Menyanyi dalam rumah je ni. Arifin Rahim, sahabat sekolah sebenarnya, satu sekolah kan, tapi yalah saya lebih muda daripada dia lah. Itu hakikat yang kena terima. Pak Ngah Ijan, alhamdulillah pertama kali dengar bubur gandum baru je buat, memang sedap. Ni Pak Ngah nak kena ni, dah lah kali pertama dengar kuliah saya. Lepas tu hashtag bubur gandum. Alamak, janganlah. Alamak, Sahliza nak PM tepi je. PM tepi, WhatsApp je, don't worry. Kan, WhatsApp je kat Ustaz. Nanti Ustaz bagilah alamat. Ni Ustaz main-main je ni, tapi kalau nak bersungguh amat dia halu-halukan. Nak cerita. Semalam ada anak murid ni daripada Singapura. Mungkin dia tengah menonton, minta maaf kat saya. Sorry. Daripada Singapura. Dia hantar kek. Dia bagi kek kat Ustaz. Tak ada sempena apa pun, sempena PKP.
kan. Kek itu daripada KL, tapi akak ni dia duduk Singapura, dia rajin dengar kuliah saya kan. Dia PM dalam WhatsApp lah, dia ada nombor saya kan. Jadi dia hantar apa tu, kek coklat. Sedap. Yalah, free, memang sedap kan. Sahaliza ambil lah nombor telefon ustaz kan. Kalau beria benar nak mengantar tu, ustaz melawak ni, tapi jangan, ustaz hantu mangga nyawak main. 019 bagi nombor telefon tu 019 243 7476 019 243 7476. Itu nombor telefon saya. Siapa nak ambil, nak simpanlah kan. Dan boleh dia guna pakai untuk tujuan tertentu sahaja. Kalau nak WhatsApp tanya khabar boleh, nak tanya soalan boleh, tapi jangan soalan susah lah. Saya bukannya mufti kan. Jangan apa yang pelik-pelik sudahlah kan. Yang perlu nak WhatsApp silakan. Ambil lah nombor tu. Nak hantar mangga ke, nak hantar kereta ke, silakan. Minta maaf, bergurau. Dia dah hujung-hujung kuliah ni, dia macam dah mereng sikit lah. Kak Zah sakit urat, insyaAllah sembuh. Kak Rahani terlewat sikit. Hakim, dekorasi mau cantik. Betul. Okey. Yusof Cenurin, saya dah bagi dah kan tadi. Waktu fix saya punya kuliah ni, ingat baik-baik ni, tiap-tiap hari insya-Allah pukul 8 pagi mulai hari Jumaat itu hari. Ni baru tukar waktu. Sebelum ni 10.30. Jadi 10.30 tu macam dah ke tengah hari sikit kan. Kaum ibu ni dia nak masak lah apa, banyak kerja lah. Jadi itulah, saya dah ubah mulai 2-3 hari lepas pukul 8 pagi setiap hari dekat channel audio kuliah. Biasanya 8 ke 9, tapi hari ni dah mepek-epek ni, dah sampai 9.40 ni. Tak apalah, kita on aja lah. Siapa yang boleh tunggu, yang tak boleh tunggu silakan kan. Pukul 8 tiap-tiap hari insya-Allah. Yusuf, take note about that. Betul tu pandangan dan tip ustaz. Terima kasih Hakim. Pukul 8 pagi. Ruby masuk balik ustaz ada lagi online, kembali mendengar. Saya memang zero ilmu ustaz, walaupun membesar di kawasan Masjid Panglima Kinta, mengaji dengan Ustaz Raub selalu ponteng. Masa tu tahun 60-an. Kak Ruby dah berapa umur ni? Okey, setuju dengan ustaz punya tip tu. Azizan Ismail, terima kasih. Cik Mah, salam ustaz, terbaik, alhamdulillah. Tu dah bagi dah tu nombor telefon. Zamani, kau ni memang nak kena dengan aku ni kan. Musik je kerja kau tu Saliza, ustaz dah bagi dah tu kan. Kalau ada hantarlah, kalau tak ada tak apa. Ayat sedih. Kawasan Puchong saya nak mengaji dari mula-mula. Cik Mah, mengaji dari mula-mula. Boleh mengaji pukul 8 kita start. Zainab Dolah, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Abang Hasan, tengok Abang Hasan musik ni, malu tapi mau, pelam harum manis. Bang, pelam harum manis tu bang, bukannya pelam-pelam biasa. Setakat pelam biasa depan rumah ada. Tapi tak masak lagi kan. Harum manis tu. InsyaAllah. Zamani, terima kasih. Minta maaf Zamani, gurau. InsyaAllah nanti harum manis sampai. Thank you. Terima kasih. Baik ustaz, dah dapat nombor. Okey. Thank you. Baik, itu saja. Terima kasih. Minta maaf banyak-banyak bergurau. Terima kasih banyak. Sukaimi, okey, terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semualah. Baik, itu saja untuk pagi ini. Sekali lagi ustaz ucap terima kasih banyak pada semua yang tak jemu-jemu, tak bosan-bosan mendengar, menonton
mengikuti, meng-share dan segala-galanya lah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rapatkan lagi ukhuwah Islamiah di antara kita. Allah tambahkan ilmu kita, Allah kuatkan iman kita, Allah panjangkan usia kita sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang minggu depan ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. RM25 sekilo tu murah kot tu. Murah lah. Ada yang 30 kan. Kena cari ni lah, orang kata kena cari buyer yang supplier yang terbaik lah, insya-Allah. InsyaAllah halal ilmu, insyaAllah. Halal ilmu semua, insyaAllah. Bukan ilmu saya pun, saya bercolotih aja kan. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pagi besok dengan huraian ayat-ayat yang lain pula lah. Nanti kita tengok ayat mana pula, nanti kita bacakan. Terima kasih. Perth dengan Sydney lain masanya. Perth pukul 8 sama Malaysia, Sydney pukul 10. Sydney sama dengan Melbourne kan, sama dengan Melbourne, 2 jam lewat daripada Malaysia. 2 jam awal. Betul 2 jam awal daripada Malaysia. Kak Rahani, salam pada isteri Ustaz. InsyaAllah. Maimanah Ibrahim, amin. Siti Iman, terima kasih. Sama. Baik, itu saja. Dan jangan lupa kan, jangan lupa tu nombor akaun audio kuliah. Audio kuliah top-up lah sikit, RM1, RM2 dalam tu kan, transfer. Ni nak masuk gaji pula ni kan, belum gaji nantilah ujung bulan kok ada duit kan, kita support lah audio kuliah ni kan. Kita nak guna duit tu untuk macam-macam benda lah, insya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. Ambil masa sahabat sekalian 1 jam 45 minit. Tuan-tuan yang setia daripada awal memang saya tabik kan. Memang power. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa besok. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aisyah Fida, Zamani, Basira Ahmad, Yazid Tokai, Pak Ia, Hakim dan Hafsah, Zi Azmi. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.